Anak kau stay dekat sini. Aku cakap Rina, aku nak ada apa? Rasa aku tak perlu nak remind kau. Siapa aku? Status aku. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam, Seorang Mentua episod 26, 27, 28, 29 dan 30 yang akan tayang minggu ini. Langkah Sofia terasa begitu berat ketika menjejakkan kaki di ambang pintu kediaman mewah peninggalan suaminya, Allahyarham Datuk Muzaffar. Bukannya disambut dengan kehangatan selepas melahirkan, Sofia terpaksa pulang membawa duka berganda. Dia baru sahaja kehilangan suami tercinta dan pada masa yang sama perlu tabah mendukung bayi kecilnya seorang diri. Tangan kanannya menggenggam erat sebuah beg pakaian berwarna putih, manakala beg bercorak bunga tersandang di bahunya menjadi saksi bisu kepada kerapuhan dirinya pada hari itu. Di dalam rumah, langkahnya terhenti. Kehadirannya segera disambut dengan pandangan dingin daripada Haris dan Harlina yang mengenakan pakaian hitam. Harlina sendiri baru sahaja melahirkan pada waktu yang hampir sama dengan Sofia. Suasana di ruang tamu berlantai marmar itu tiba-tiba menjadi tegang. Sofia cuba menguatkan hatinya, berbisik perlahan dalam tangisan yang ditahan bahawa dia bertekad untuk meneruskan perjuangan arwah suaminya demi menjaga amanah warisan untuk masa depan bayinya. Namun, tekad itu malah membangkitkan kembali api permusuhan yang telah lama membara dalam diri Harlina. Bagi Harlina, kepulangan Sofia bersama bayinya merupakan ancaman besar terhadap kedudukan dan hak warisan dalam keluarga serta syarikat. Di kawasan pantri pejabat, konflik itu terus meletus. Dengan nada suara yang tinggi dan penuh keangkuhan, Harlina menjerit dengan sombong, menegaskan kedudukannya sebagai satu-satunya CEO untuk mengintimidasi Sofia. Sofia yang kini mengenakan gaun hijau gelap cuba mempertahankan maruah dirinya. Dengan tenang tetapi tajam, dia membalas bahawa dia tidak perlu diingatkan tentang siapa dirinya, statusnya, serta kedudukannya sebagai isteri sah kepada Allahyarham Datuk Muzaffar. Kehadiran dua bayi pada waktu yang sama mencetuskan obsesi gelap dalam diri Harlina. Di dalam bilik tidur yang mewah, Harlina mula kehilangan kawalan emosi terhadap Sofia yang cuba menenangkan bayinya yang sedang menangis. Dia menengking Sofia agar meletakkan bayi itu, kemudian dengan penuh kemarahan menegaskan bahawa dia tidak pernah meminta pertolongan dan bayi tersebut ialah anaknya. Dalam ledakan histeria yang semakin membimbangkan kerana bayinya sering meragam, Harlina mula menggoncang bayinya sendiri secara agresif sambil menjerit dalam keadaan tertekan, mempersoalkan mengapa bayinya sentiasa menangis dan membuat bising. Melihat keadaan yang semakin berbahaya, Haris segera campur tangan. Dia memegang bahu Harlina dengan penuh panik dan merayu bersungguh-sungguh agar wanita itu menghentikan tindakannya. Haris menyatakan bahawa dia hanya mahu meluangkan masa bersama isteri dan bayi mereka serta mempersoalkan sama ada keinginannya itu salah. Haris kini benar-benar terperangkap antara tanggungjawabnya sebagai suami kepada Harlina dan rasa hormat yang masih berbaki terhadap Sofia. Ketegangan antara menantu dan mentua itu terus berlanjutan. Di pejabat, Harlina yang mengenakan gaun merah jambu bersama rantai mutiara mewah sekali lagi melancarkan serangan lisan untuk menjatuhkan semangat Sofia. Dengan nada sinis dan kejam, Harlina menghina Sofia sebagai seorang balu yang malang dan sengaja menggunakan status dukanya untuk menghancurkan hati wanita itu. Kata-kata keji tersebut akhirnya mencetuskan konfrontasi fizikal di hadapan ramai orang. Berlaku cengkaman tangan dan tolakan yang didorong oleh rasa marah serta kecewa. Sofia yang semakin hilang kesabaran akibat provokasi Harlina yang tidak berkesudahan akhirnya turut menjerit melepaskan segala kemarahannya, menuntut pengakuan daripada wanita itu bahawa dialah yang bertanggung jawab menghilangkan nyawa suaminya. Kemuncak kekejaman berlaku di hadapan pintu pagar utama rumah. Harlina berdiri di ambang pintu sambil mendukung erat bayi Sofia yang memakai topi putih. Muslihat liciknya telah mencapai kemuncaknya. Dengan senyuman dingin penuh kemenangan,
Harlina merampas anak Sofia dan bertekad tidak akan pernah mengembalikannya. Sofia yang panik terus berlari dalam keadaan histeria. Namun sebelum sempat dia mendapatkan semula anak kesayangannya, Harlina menolaknya dengan kaki sehingga dia terjatuh. Selepas itu pintu kayu besar yang kukuh itu ditutup dengan kuat tepat di hadapan wajahnya. Bunyi dentuman pintu yang ditutup rapat segera disusuli oleh jeritan putus asa Sofia yang memilukan. Dia memanggil nama Harlina berulang kali, merayu agar pintu itu dibuka semula kerana dia terlalu ingin mendapatkan kembali anaknya. Sofia rebah di lantai beranda, memukul-mukul pintu besi dan kayu itu dengan sisa tenaga yang masih ada. Air matanya mengalir deras membasahi pipi, meratapi nasib dirinya yang kini sebatang kara dan dipisahkan secara paksa daripada anak kandungnya sendiri. Di tengah kegelapan takdir dan kesedihan yang mendalam, sebuah tangan yang tegap tiba-tiba terhulur dari sebalik kegelapan menawarkan sebuah kunci merah di atas tapak tangannya kepada Sofia. Dengan mata yang bengkak akibat terlalu banyak menangis, Sofia perlahan-lahan mendongak memandang lelaki yang berdiri di hadapannya. Lelaki itu ialah Karl, kawan baik kepada Datuk Muzaffar. Walaupun hatinya masih dipenuhi luka akibat kehilangan Datuk Muzaffar dan bayinya, huluran kunci tersebut menjadi simbol sinar harapan yang baharu. Huluran tangan itu bukan sekadar bantuan fizikal, tetapi juga sebuah janji untuk membantunya merampas kembali apa yang menjadi haknya, serta menempuh perjalanan panjang menuju keadilan bagi dirinya dan bayi yang telah dirampas daripadanya.